Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan dengan bab 8.1 sistem pengelasan dan penamaan organisma dalam bab biodiversity. Okey, apa itu sistem pengelasan dan penamaan organisma? Okey, apa yang kita tengok di sini ialah biodiversity itu merupakan, biodiversity merupakan kepelbagaian jenis hidupan yang terdapat di muka bumi ini seperti mikroorganisma, haiwan serta tumbuhan yang mana kesemua organisma ini saling berinteraksi antara satu sama lain. Bila dah terdapat banyak sangat kepelbagaian hidupan ini, maka saintis menggunakan sistem pengelasan, pengecaman dan penamaan organisma yang teratur. Bidang ini disebut taksonomi. Okay, kenapa perlunya bidang taksonomi ini? Supaya dapat menguruskan segala maklumat, data dengan sistematik dan teratur untuk memudahkan semua saintis yang terdapat di dalam dunia ini bagi mengenal pasti jenis-jenis haiwan dan tumbuhan serta mikroorganisma. Okey, pengelasan organisma mengikut taksonomi dimulakan dengan pengelasan. Pengelasan ialah organisma itu dikumpulankan, dikategorikan mengikut ciri yang dapat diperhatikan. Menggunakan sistem hierarki taksonomi. Yang kedua, organisma tersebut dicam. Proses pengecaman menggunakan kekunci dikotomi. Ini kamu dah pelajari semasa tingkatan 2. Itu kekunci dikotomi. Dan akhir sekali, organisma dinamakan mengikut sistem tata nama binomial. Okey, dalam buku kamu ada ditunjukkan lintasan sejarah iaitu Carolus Linnaeus dikenali sebagai bapa taksonomi kerana telah mencipta satu sistem penamaan yang telah digunakan sehingga kini. Okey. Seterusnya kita tengok kepada pengelasan organisma. Okey, organisma dikelaskan kepada 6 alam. Okey, ini kita panggil alam. Alam ini berbeza mengikut ciri-cirinya. Okey, kita tengok pada alam yang pertama, Archaebacteria. Archaebacteria merupakan bakteria prokariot, organisma unisel, terdiri daripada satu sel, merupakan organisma autotrof ataupun heterotrof. Kita tengok pada analisis istilah. Apa itu prokariot? Prokariot adalah istilah kepada sel yang tidak mempunyai nukleus, terbungkus di dalam membran dan organelnya bermembran. Istilah kepada unisel, satu sel. Istilah kepada heterotrof. Hetero bermaksud dia tidak membuat makanan sendiri. Bila dia tak membuat makanan sendiri, dia memperoleh makanan daripada organisma lain. Trof bermaksud pemakanan. Pemakanan organisma lain. Okey, eukariot adalah sel yang mempunyai nukleus dan organel yang dikelilingi dengan membran. Beza eukariot dengan prokariot. Multisel
terdiri daripada lebih daripada satu sel. Autotroph, auto bermaksud automatik. Okey, bila automatik tu maksudnya dia boleh mensintesiskan makanan dia sendiri daripada bahan mentah tidak organik. Iaitu bahan mentah tidak organik ni sama ada tenaga cahaya atau tenaga kimia. Okey, tadi kita tengok Archaebacteria sekali, sel ini, unit sel ini tidak mempunyai nukleus. Okay. Autotroph atau heterotroph. Contoh yang diberi adalah bakteria sulfur. Okey, kumpulan bakteria yang kedua disebut eubacteria. Prokariot, organisma unisel, autotroph dan heterotroph. Nanti kita akan tengok apa beza Archaebacteria dengan eubacteria. Seterusnya, protista. Protista merupakan organisma eukariot. Organisma dia boleh jadi unisel ataupun multisel. Okay. Dan cara pemakanan dia autotroph ataupun heterotroph. Seterusnya, fungi ataupun fungi. Dia merupakan organisma eukariot, unisel ataupun multisel dan cara pemakanan dia adalah heterotroph. Seterusnya, plantae, itu plant, tumbuhan, eukariot, organisma multisel dan cara pemakanan dia autotroph. Buat makanan sendiri secara fotosintesis. Dan alam yang terakhir adalah alam animalia, animal, haiwan, eukariot, okay, sel yang mempunyai nukleus, organisma unisel atau multisel dan cara pemakanan adalah heterotroph. Haiwan, cara pemakanan dia dengan memakan haiwan lain. Okey, kita tengok alam yang pertama tu yang tadi, Archaebacteria. Merupakan organisma prokariot sebab dia tidak mempunyai nukleus, so dia punya DNA tu, dia punya berbenang DNA tu bebas dalam sitoplasma. Organisma unisel, satu sel, kita panggil dia bakteria yang primitif. Primitif tu yang terawal. Dinding sel tidak mempunyai peptidoglikan. Peptidoglikan ni adalah dia punya bahan yang membina, karbohidrat yang membina dinding sel. Okay. Habitatnya sama ada sangat panas, sangat berasid, sangat masin ataupun persekitaran yang anaerob, kekurangan oksigen. Okay. Seterusnya, dia punya kumpulan itu dibahagikan kepada 3 kumpulan berdasarkan habitat. Okay. Habitat yang pertama ialah metanogen. Okay. Kenapa di kumpulan metanogen ni? Metanogen ni yang menghasilkan metana sebagai hasil metabolisme. Okay, dijumpai di kawasan paya dan salur pencernaan haiwan ruminen dan manusia. Okay, halofil. Halofil, okay, kerana dijumpai di kawasan yang sangat masin iaitu laut mati. Thermophil, termo datang daripada perkataan haba, bakteria yang sangat tahan kepada suhu tinggi, suhu 60 sehingga 80 darjah Celsius dan dijumpai di kawasan air panas dan berasid. Seperti Taman Negara Yellowstone. Okay, seterusnya, alam yang kedua ialah merupakan organisma prokariot, iaitu alam eubacteria, organisma unisel, okay,
Walaupun bakteria ni organisma yang unisel, tapi bila dia hidup secara berkelompok, maksudnya dia hidup mesti berkumpulan. So kita nampak dia macam multisel. Tapi sebenarnya dia adalah unisel. Merupakan bakteria sebenar kerana dia mempunyai dinding sel yang dibuat daripada peptidoglikan. Okay, sejenis polimer gabungan karbohidrat dan protein yang membina dinding selnya. Sitoplasma eubakteria mempunyai ribosom dan plasmid dan tiada organel bermembran seperti mitokondria, jalinan endoplasma dan organel lain. Bakteria dalam eubakteria ini dikelaskan mengikut bentuk. Bentuk boleh tengok di sini, sama ada bentuk koki, bentuk yang bulat-bulat, bacillus bentuk membucuk ataupun others yang ada. Okay, contoh-contohnya bakteria yang ada. Okay, seterusnya adalah protista. Okay, protista merupakan organisma eukariot. Okay, eukariot. Organisma eukariot, ingat balik, organisma yang mempunyai nukleus, ada yang unisel dan ada yang multisel. Ada yang heterotroph, ada yang autotroph. Cuma selnya ringkas, tiada tisu yang khusus. Mempunyai nukleus, diselaputi oleh membran nukleus, organel yang dikelilingi oleh membran. Protista kita bahagikan kepada protozoa, alga dan kulapuk lendir. Ini adalah unisel yang biasa kamu tengok semasa tingkatan 1. Okay. Ameba, euglena, paramecium, diatom, spirogyra. Spirogyra adalah multisel. Okay. Terusnya kumpulan fungi. Okay, fungi ini kumpulan cendawan merupakan organisma eukariot, merupakan organisma unisel atau multisel cara pemakanan dia adalah heterotroph, sama ada saprofit ataupun parasit. Okay, ini kita dah belajar bab yang sebelum ni. Dinding sel dibina oleh kitin. Badan terdiri daripada jaringan berbenang hifa yang disebut miselium. Okay. So kita ada yeast. Kalau untuk ini sel kita ada yeast. Untuk multisel kita ada banyaklah seperti cendawan-cendawan yang biasa kita makan. Okay, kumpulan plante. Plante tu datang daripada perkataan plant, tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisma eukariot. Kalau sel tumbuhan mempunyai nukleus, kan? Melibatkan semua jenis tumbuhan merupakan multisel, menjalankan pemakanan secara autotroph, iaitu fotosintesis. Autotroph. Foto cahaya, auto sendiri, troph pemakanan. Pemakanan sendiri menggunakan cahaya matahari. Kerana dia mempunyai klorofil, cara pembiakan asep ataupun seks dibahagikan kepada tumbuhan tanpa biji dan tumbuhan berbiji benih. Terusnya yang terakhir adalah kumpulan animalia. Animalia, animal, haiwan. Eukariot, sel haiwan yang mempunyai nukleus. Terdiri daripada semua haiwan multisel. Cara pemakanan adalah heterotroph dengan memakan haiwan lain. Kebanyakan haiwan boleh bergerak dan kebanyakan haiwan membiak secara seks. Contoh, dibahagikan kepada invertebrata, tidak mempunyai tulang belakang, dan vertebrata, kumpulan-kumpulan yang haiwan yang mempunyai tulang belakang. So, tadi kita belajar alam.
So pengelasan dia ialah daripada spesies dibahagikan kepada daripada alam tadi, okey, alam yang paling tinggi, okey, setiap alam itu dibahagikan kepada filem. Okey, kingdom alam yang 6 tadi dibahagikan kepada filem. Filem dibahagikan kepada kelas. Kelas dibahagikan kepada order. Order dikecilkan lagi kepada family. Family dikecilkan lagi kepada genus. Genus dikecilkan lagi kepada spesies. Spesies merupakan kumpulan yang terkecil dalam pengelasan organisma, iaitu kumpulan yang boleh saling membiak dan menghasilkan keturunan yang subur. Kalau kita tengok ni, okay. Domain tak diterangkan, tapi kita tengok daripada start pada alam kan. Okay, alam haiwan. Alam haiwan tu dipecahkan kepada filem. Kenapa dipecahkan kat filem kat sini? Kita cuba tengok. Dia keluarkan ni. Kenapa dia keluarkan ni? Ni adalah invertebrata. Okay, so filem chordata. Filem chordata maksudnya mempunyai tulang belakang. Lepas tu dia pecahkan kepada kelas pula. Kelas kerana dia haiwan yang mamalia. Ingat balik haiwan mamalia apa? Menyusukan anak, melahirkan anak, haiwan yang jenis berbulu, mempunyai bulu pada badan. Okey, dipecahkan kepada, daripada mamalia tu pecah kepada order pula. Order Carnivora. Carnivora bermaksud pemakanan karnivor. Okey. Pecahkan lagi kepada Busidae, pecah lagi kepada genus dan pecah lagi akhir sekali kepada spesies. Spesies mestilah haiwan yang boleh saling membiak dan menghasilkan keturunan yang subur. Okey, sistem. Sekarang kita nak masuk sistem tata nama binomial. Okey. Sistem tata nama binomial dikenali sebagai sistem binomial linear. Okey, sempena nama biologi. Okey. Kenapa cara penulisan dia berbeza mengikut nama saintifik? Kerana supaya dapat memudahkan saintis di seluruh dunia untuk mengenali spesies itu. Setiap nama saintifik spesies terdiri daripada dua perkataan, iaitu nama genus dan nama spesies. Contoh ni burung ini, ni nama saintifik dia. Okey, nama saintifik dia ada nama genus, ada nama spesies. Nama genus dimulakan dengan huruf besar, manakala nama spesies dimulakan dengan huruf kecil. Besar, huruf kecil. Ini cara penamaannya dia. Nama saintifik dicetak. Cetak maksudnya kalau printing dalam bentuk italic, jika ditulis, nama dia mestilah digariskan secara berasingan macam ni. Tulisan berasingan macam ni, garis. Pada saintifik, kita buat italic, condongkan dia. Kalaulah tak buat sistem binomial ni, kita pakai nama biasa je. Burung pekaka cik-cik. Okay, nama tu pakai kat Malaysia. Tapi sekiranya saintis tu datang daripada UK ke, datang daripada Jepun ke, kita sebut, tu burung pekaka cik-cik tu, burung yang tu. Dapat tak dia tak tangkap? Jenis burung yang mana, warna apa. So, kita gunalah nama saintifik yang sama digunakan di seluruh dunia. Okey, pengelasan menggunakan kekunci dikotomi kamu telah belajar semasa tingkatan 2. Okey, untuk pengecaman organisma berdasarkan ciri sepunya, persamaan ataupun perbezaan. Setiap
kuplet. Kuplet itu ciri-cirinya menunjukkan dua penyataan yang tertentu. Okey. Kekunci dikotomi merupakan spesifik kepada satu jenis pengecaman. Kekunci dikotomi yang berlainan digunakan untuk pengecaman jenis organisma yang berlainan. Okey. Ciri-ciri yang dipilih mestilah ciri yang mudah diperiksa dan dilihat. Ciri yang bertindih perlulah dielakkan. Benda ni kamu dah buat praktis semasa tingkatan 2 lagi. Okey, teacher tunjukkan yang umum saja. Okey. Organisma dibahagikan kepada haiwan dan tumbuhan. Haiwan mempunyai kaki, tidak mempunyai kaki. Kaki pula 3 pasang kaki, lebih daripada 3 pasang kaki. Daripada 3 pasang kaki ni nak bezakan macam mana pula? Kita bezakan dengan sayap dan tidak bersayap. Kita boleh tulis dalam bentuk lelabah macam ni ataupun dalam bentuk jadual macam ni. Maksudnya ada sekumpulan organisma kita nak kelaskan. Okay, mulanya kita kelas haiwan dan tumbuhan. Rujuk 2. 2 kat mana? 2 kat sini. Mempunyai kaki, rujuk 3. Ingat balik yang kamu belajar masa form 2 dulu. Okey, itu saja daripada teacher. Okey, latihan praktis 8.1. Berikan 2 ciri organisma yang tergolong ke dalam alam fungi. Okey, ingat balik alam fungi ni alam cendawan. Dia merupakan eukariot. Okay, cara pemakanan dia adalah heterotroph. Heterotroph. Bagaimanakah, soalan 2, bagaimanakah organisma dikelaskan menggunakan hierarki taksonomi? Okay, rujuk balik buku teks, jawapannya apa? Siapakah yang memperkenalkan sistem tata nama binomial? Okay, siapa ahli biologi yang ditunjukkan dalam slide yang mula tadi? Dan bagaimanakah organisme dinamakan mengikut sistem tata nama binomial? Balik yang penggunaan sistem nama saintifik yang terdiri daripada genus dan spesies. Okey, itu saja daripada teacher untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.